Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 2. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu pelajaran 4 masih di bawah tajuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subtopik yang akan kita pelajari iaitu unit 4 anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga unit 5 menantu-menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 63 sehingga muka surat 66. Murid-murid semua, pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang tajuk isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil perkahwinan baginda ini, maka Nabi Muhammad telah pun dikurniakan seramai 7 orang anak. Hasil perkahwinan dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan seramai 6 orang anak, iaitu yang pertama bernama Qasim. Qasim merupakan anak sulung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itu, maka Nabi Muhammad menggelarnya dengan gelaran Al-Qasim. Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua bernama Ruqayyah. Yang ketiga bernama Fatimah. Yang keempat Zainab. Yang kelima, Ummu Kalthum. Dan juga yang keenam bernama Abdullah. Jadi Abdullah ini juga mendapat gelaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda menggelar beliau dengan gelaran At-Tayyib dan At-Tahir. Jadi keenam-enam ini adalah anak yang dilahirkan oleh Siti Khadijah. Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh bernama Ibrahim. Di mana Ibrahim ini dilahirkan oleh Maryah Al-Qibtiyah, iaitu hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keseluruhan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seramai 7 orang. Kesemua anak lelaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia ketika masih kecil. Anak-anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula sempat melalui peristiwa hijrah. Kesemua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia semasa baginda masih hidup, kecuali Fatimah, di mana beliau meninggal dunia setelah 6 bulan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mari kita lihat menantu-menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang menantu di mana mereka ini telah mengawini puteri-puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Yang kedua bernama Uthman bin Affan. Dan yang ketiga bernama Ali bin Abi Talib. Jadi mereka ini telah pun berkahwin dengan anak-anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Beliau telah berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Zainab binti Muhammad. Beliau merupakan sepupu sebelah ibunya. Mereka telah berkahwin sebelum hijrah. Yang kedua, Uthman bin Affan. Beliau digelar dengan gelaran Zunnurain kerana berkahwin dengan 2 puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. Jadi Uthman bin Affan ni telah mengahwini Ummu Kalthum
selepas kematian Ruqayyah. Seterusnya, menantu Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib. Beliau telah berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Mereka telah berkahwin ketika waktu antara peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Hasil perkahwinan mereka ini, maka mereka telah dikurniakan 4 orang anak, iaitu yang pertama Husin, yang kedua Hasan, yang ketiga Zainab, dan juga yang keempat Ummu Kalthum. Jadi kesemua ini adalah cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada antara di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang merupakan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Ali bin Abi Talib dan juga Uthman bin Affan. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap murid semua dapat mengulang kaji dengan menonton semula video-video yang telah Ustaz sediakan sebelum-sebelum ini. Jadi Ustaz harap murid semua untuk membuat aktiviti latihan 1 pada muka surat 65. Jadi terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.